Ini tak lama insya-Allah malam ni. Kita akan baca fiqh sedikit insya-Allah. Fiqh itu kita dah baca tentang masalah tayamum. Kalau dalam kitab matan asal Arab ni kita akan terus baca berkenaan dengan bab solat. Dalam buku kita ni muka surat berapa? Bab solat muka surat berapa? 64? 68? Baik. Last satu kita baca 64. Okey. Kemudian ini tambahan daripada penterjemah lah. Dalam matan asal tidak disebutkan hukum menyucikan najis. Kemudian bangkai-bangkai najis dan sebagainya itu tak dimasukkan dalam matan asal kitab ini. Baik, terus tengok pada muka surat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Salah. Kitabus Salah, serta berkenaan dengan solat. Seperti mana yang kita sedia maklum, solat fardu kita ini merupakan perkara pertama sekali Tuhan akan hisap. Dan kalau sembahyang fardu kita ni cantik, tertib, elok, sempurna semua, insya-Allah semua akan selamat. Tetapi ketika tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tanyakan kepada para malaikat, sedangkan dia mengetahui, wahai para malaikatku, adakah solat hamba aku ni sempurna ke tak? Kalau sempurna, tulis sempurna. Kalau tak sempurna, tengok kepada sembahyang sunat, ada tak sembahyang sunat? Kan? Kalau ada sembahyang sunat, maka ambil sembahyang sunat, tampungkan balik dalam sembahyang fardunya, tampung kekurangan dalam sembahyang fardunya. Ada cacat celah. Kalau dalam sembahyang fardunya tidak ada cacat celah, lalu dia sembahyang sunat pula, maka inilah yang akan menambahkan darjatnya nanti di akhirat kelak, dalam syurga kelak. Syurga ni darjat. Dia darjat maksudnya dia naik. Jadi sembahyang fardu ni sempurna, dah cantik, elok. Tak ada benda yang kurang contohnya. Maka menyebabkan benda tu, kalau duduk dalam syurga tingkat yang kedua, dia dah ada sembahyang sunat, dia naik lagi 3. Tak ada lagi kurang, naik lagi 4, naik lagi. Jadi sifat syurga ni dia menaik. Syurga ni tempatnya di mana? Atas pada Sidratul Muntaha. Manakala neraka ni sifatnya darakat, menurun. Lagi bawah, lagi panas. Baik. Itu tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tak bacalah yang bawah-bawah tadi tu. Cuba tengok sikit muka surat 69 tu. Dia ada waktu yang diharamkan solat. Solat apa ni? Kalau dalam fiqh dipanggil apa? Dipecahkan. Semua ada waktu yang diharamkan solat. 3 yang mana melibatkan perbuatan, 2 melibatkan masa, waktu. Waktu yang diharamkan solat ni waktu apa? Solat apa ni? Waktu yang diharamkan solat. Waktu ni tak ada sembahyang. Sembahyang apa? Sembahyang sunat. Itu sembahyang sunat mutlak. Kita tengok. Pertama, terdapat 5 waktu yang diharamkan solat, iaitu selepas solat subuh hingga terbit matahari. Ini contohnya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita terlewat hari itu, tiba-tiba kita ni tak sempat nak sembahyang sunat fajar ataupun solat subuh, solat sebelum subuh, sama aja. Namanya sama, solat fajar, solat sebelum subuh, lagi panggil apa? Orang dah azan, lepas tu kita tak sempat nak sembahyang sunat sebelum subuh. Orang pun dah sembahyang fardu subuh. Soalannya, lepas sembahyang fardu subuh, boleh tak kita nak sembahyang lagi sembahyang sunat fajar yang tak sempat kita buat tadi tu? Boleh tak soalan ni? Soalan ni saya kena tauliah dulu ni. Tauliah negeri Kedah. Oh dia. Bila kita jawab, boleh. Apa dalilnya? Subhanallah. Ini sesuai lah dalil untuk orang yang apa? Kalau orang awam tak boleh nak ajar dalil sebiji. Jadi apa disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in? Apa dia? Kalau sekiranya kita ni memang orang yang sentiasa melazimi solat,
Tak pernah tinggal. Bahkan bagi pendapat Imam Hasan Al-Basri, hukum sembahyang sunat sebelum fajar ini, orang dah azan sembahyang sunat. Bagi pandangan Imam Hasan Al-Basri, hukumnya wajib. Kerana apa? Solat ni, solat sunat dah paling tinggi darjat dia, paling tinggi, pahala paling banyak pahala dia. Sekiranya kita orang yang sentiasa melazimi, tak pernah tinggal, tiba-tiba hari itu kita dah lewat, maka lepas sembahyang subuh, bila? Lepas sembahyang subuh tu bila? Lepas kita wirid la ilaha illallah 10 kali tu. Kan? Kena ambil fadilat tu dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Habis wirid yang tu baru kita bangun. Ni kata guru saya, kadang-kadang ada orang dia nak cepat-cepat sembahyang. Sedangkan Nabi sebut dah, siapa yang baca 10 kali zikir tersebut, dia akan diberikan 10 pahala, 10 dosa diampunkan, 10 darjat diangkat, dan selamat daripada makruh, benda yang dia tak suka. Dan jadi hizl min syaitan, jadi benteng daripada syaitan. Syaratnya baca macam mana? Baca dalam keadaan kaki kita belum lagi berubah. Kan? Duduk tahiyat akhir lah, belum lagi berubah. Baca yang tu. Kemudian dah habis baca yang tu, barulah kita naik sembahyang sunat. Yang tak boleh apa ni? Yang tak boleh dia kalau kita nak sembahyang, satgi nak pergi musafir ni, dia pun sembahyang sunat musafir lepas subuh, ni haram. Dia nak minta ajak lah, cuba mudah-mudahan satgi nak pergi temu duga, kan? Kut dulu sembahyang, siap takut lupa, haram hukum dia. Lepas sembahyang subuh, tengok-tengok ada lagi sembahyang fardu yang dia nak khudar, tapi nak khudar lepas fardu, lepas sembahyang subuh boleh tak? Boleh. Jadi yang diharamkan ni pasal apa ni? Sembahyang sunat. Kan? Tak utamanya sembahyang sunat mutlak lah, tak boleh. Kat rumah kita susun lah, tak ada masalah. Pergi masjid ataupun kita pergi berjemaah. Lepas berjemaah tengok-tengok orang dah semayang dah, kita semayang juga, terus semayang fardu, kemudian wirid sekejap 10 kali la ilaha illallah tu, baru bangkit semayang sunat. Tak ada masalah yang tu. Niat tak khudar. Kenapa tak perlu niat khudar? Kerana masih lagi dalam waktu dia. Masih lagi dalam waktu dia. Baik, waktu saya bagi contoh kan. Sembahyang sunat isyak kita tak sempat buat. Habis kuliah orang qamat, lepas tu sembahyang isyak. Lepas tu kita terjaga pukul 5, teringat Allah, sembahyang sunat qablah isyak tak buat lagi. Boleh tak buat? Kenapa boleh? Boleh tak? Kita tak sempat sembahyang sunat qablah isyak, lepas tu orang pun qamat lah, kita pun sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, kita sembahyang ba'da isyak, kita pun tidur sampailah pukul 5, kita jaga, tadi aku sembahyang tak sunat sebelum isyak? Kita pun pukul 5 kita sembahyang. Ni kalau rajin lah, contoh lah, mudah-mudahan rajin lah. Boleh tak sembahyang pukul 5 sembahyang sunat qablah isyak? Boleh tak? Kenapa boleh? Nampak? Sebab ingatkan takut dah. Kenapa boleh? Ada orang bila sebut macam tu, tak boleh kah? Tukang tu ini maksudnya okey lah. Selalu kami kena taskip macam tu. Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Jawapannya boleh sebab apa? Sebab masih lagi dalam waktu. Jadi bila dalam waktu, adakah nak kena khudar? Niat khudar? Tak perlu niat khudar. Ini macam biasa. Itu kelebihan sembahyang sunat, boleh buat sebelum dan juga selepas fardu, tak ada masalah, dan tak dikira sebagai khudar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas solat asar hingga matahari kekuningan. Ini 2 1 dengan 2 ni dipanggil apa ni? Dia panggil yang melibatkan masa. Ketiga, keempat, kelima melibatkan perbuatan. Itu kalau kita nak bahagikan lah. Selepas solat asar hingga matahari kekuningan. Nabi SAW satu hari pernah datang tetamu, menyebabkan Nabi tak sempat nak semayang ba'da zuhur. Habis semayang asar, Nabi pun semayang semayang qablah asar, Nabi tak sempat.
Habis saja asar, Nabi terus buat sembahyang asar, sunat asar. Sunat asar. Jadi boleh lihat sama juga macam masalah tadi. Kalau sekiranya kita memang orang yang sentiasa melazimi solat sunat tersebut. Yang ketiga, ketika terbit matahari, syuruk, hingga matahari berada pada kadar ketinggian segala 7 hasta. Baik. Yang ni selalu jadi masalah. Masalah kat mana? Masalah orang kata, ustaz, kalau terbit matahari tak boleh nak semayang. Kan? Matahari baru terbit, kita tak boleh nak semayang lagi. Sampailah waktu apa dipanggil? Matahari naik pada kadar ketinggian segalah. Segalah tu 7 hasta. Ya. 16 minit. Segalah ni kita tak pernah ukur. Siapa pernah ukur tu masya-Allah. Dalam kitab fiqh pun dia kata macam mana, maksudnya tinggi segalah ni apa? Pada pandangan mata kita tengok matahari naik dah tinggi segalah ni. Pada pandangan mata kita. Siapa pernah ukur tu boleh jadi kerja jabatan falak lah, alhamdulillah. Jadi 16 minit. Tadi saya ada bagi masalah nanti saya bagi. Saya ada sebutkan kita kumpul terjemahkan beza di antara sembahyang syuruk dan juga duha. Adakah duha itu syuruk, syuruk itu duha? Ada pandangan-pandangan ulama. Isyraq, isyraq syuruk. Saya kata apa tadi? Tak sama ke? Sama aja. Segi bahasa Arab sama aja, syuruk dengan isyraq. Sama aja. Jadi di sini memang ada khilaf. Ada selalu orang kita ni lah, dia tengok matahari terbit 7.5 minit, terbit 7.5 minit, maka dia akan tunggu dulu. Ustaz kata tunggu 16 minit, ataupun nak selamat tunggu 28 minit ataupun setengah jam baru semayang. Dia nak semayang duha, dia nak semayang isyraq, tapi dia duduk risau, saat lagi aku semayang, saat lagi termasuk waktu yang diharamkan. Dia pun boleh kan, boleh ke tak boleh ni? Maka dia kata biar aku ambil jalan selamat, aku tunggu setengah jam. Dia keliru duha ke syuruk ni. Sedangkan waktu tu apa? Waktu tu matahari dia panggil solat sunat isyraq ataupun solat sunat waktu syuruk dia panggil. Waktu syuruk untuk kita semayang isyraq. Dia sekejap aja waktu ni. Nanti saya bagi risalah. Risalah tu baca sendiri. Risalah tu ada dah ulama mengatakan boleh tak kita semayang waktu isyraq tu kita naik sebagai duha. Duha tu juga naik sebagai isyraq. Jadi ada 3-4 qaul kalau tak silap saya tu, nanti kita bagi insya-Allah. Waktu syuruk bila habis? Waktu duha bila habis? Nanti kita bagi dia salah kejap lagi. Saya dah sihra, kata saya terang tu lama nanti. Ala kulli hal yang ke berapa? Yang ketiga ni ketika terbit matahari, syuruk, hingga matahari berada pada kadar ketinggian segala. Kenapa waktu ni tak boleh semayang? Kerana ini waktu lah dikatakan waktu yang mana orang-orang yang nak sembah matahari. Terbit matahari, jadi waktu tu tak boleh kita semayang sunat, haram semayang sunat. Kenapa? Seakan-akan kita ni macam tiru mereka. Maka nak mengelakkan perkara tersebut, syarak letakkan haram kita semayang pada ketika mana terbitnya matahari. Yang keempat, ketika waktu rembang. Masya-Allah. Zawal ataupun istiwa. Bila ni? Iaitu matahari ni tegak di atas kepala kita ni. Yang mana bayang-bayang sama dengan badan kita ataupun sama dengan objek. Itu waktu istiwa. Waktu ni sekejap aja. Waktu ni sekejap, iaitu tak kala matahari tegak di atas kepala hingga gelincir matahari masuk waktu zuhur, kecuali hari Jumaat. Baik, jadi kalau zuhur pukul apa sekarang? 1:04 minit. Dia waktu ni istiwa ni sekejap aja. Dalam 4 ke 5 minit. Jadi contohnya apa dia? Contohnya dalam pukul 12.55 ke pukul 1 tu lagi 5 minit nak masuk zuhur. Kita pun pergi angkat takbir sembahyang sunat. Allahu akbar. Maka hukum dia apa dia? Haram dan juga tak sah. Kecuali apa? Kecuali hari Jumaat. Tak ada masalah. Tidak ada waktu yang diharamkan. Kecuali lagi di tanah Mekah. Di Masjidil Haram tidak ada waktu yang diharamkan. Cumanya
Ada orang semayang ke waktu tu? Ada orang semayang? Mungkin ada. Dia tanya, Allah, duha tak semayang lagi. Lagi berapa minit lagi? Lagi 5 minit nak masuk zuhur. Dia pun, tak apa, tak masuk zuhur lagi. Dia pun angkat takbir, duha. Haram hukum dia. Kenapa tu panggil waktu istiwa? Kan? Jadi sebab tu duha ni para ulama sebut, kalau boleh kita cuba tak solat setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur. Kan? Itu habislah waktu duha. Jalan selamat. Jadi yang keempat ni apa dia? Waktu rembang. Waktu istiwa dia panggil. Matahari tu sebelum matahari bila gelincir saja ni. Apa maksud matahari gelincir? Matahari condong. Condong sikit lah. Maka masuknya waktu zuhur. Lagi mana matahari duduk tegak macam tu, dia tak bayang-bayang kita pun tegak, dia tak corner sikit ke kanan, kiri, maka selagi itulah belum lagi masuk waktu zuhur. Dan bila dah condong, maksudnya dah gelincir matahari. Ni. Tu. Rembang, lepas tu dia syarah apa tu? Iaitu syarah dia. Tak kala matahari tegak di atas kepala. Jadi bahasa Kedah memang rembang ni waktu matahari panas terik sangat tu. Tapi yang dimaksudkan dalam istilah fiqh ni waktu rembang ni ataupun istiwa ni dia waktu yang mana waktu yang dekat-dekat dengan solat zuhur ni. Boleh lagi. Boleh lagi. Yang tak boleh ni apa dia? Istiwa tu dia panggil. Istiwa tu bila dekat-dekat dengan nak masuk zuhur. Jadi boleh lagi semayang waktu tersebut. Dia 4-5 minit je. Waktu tersebut. Cuma waktunya ada orang semayang. Tak kan? Cuma syarat Nabi kita kata kod-kod ada yang solat sunat dia rajin terlebih sampai tak kira waktu dia. Jadi kalau boleh ke-12 nak semayang boleh lagi, tak ada masalah. Dan istiwa ni apa? Dalam maksud dia pada waktu yang dekat dengan masuk zuhur tadi tu. Dia sekejap je waktu dia. Kemudian macam mana? Tu zawal ataupun nama yang ni istiwa. Zawal atau istiwa. Ya. Betul. Orang anggap dulu bila matahari terkembang dulu ni, terterik sangat waktu tu, tak boleh sembahyang dah. Jadi saya pun dulu faham macam tu juga. Jadi bila dengar balik carahan, Syekh kata waktu tersebut sebelum nak masuk zuhur, sekejap je waktu dia. Sekejap saja. Tak apa. Jadi apa dia? Ada orang yang jadi masalah ni dia, contohnya kalau dia ni nak masuk masjid. Contoh kalau dia plan masuk masjid dekat-dekat dengan zuhur. Tak apalah, dekat-dekat zuhur baru aku pergi. Ni kecuali Jumaat. Dekat-dekat zuhur baru aku pergi. Dia pun dekat-dekat nak masuk masjid tadi tu. Kalau sekiranya bukan niat dia waktu tu nak semayang, tak jadi haram lah. Tapi kalau dia kata aku nak pergi masjid, kat zuhur baru aku pergi masjid, dan dia niat nak semayang sebelum masuk zuhur tadi tu, tak apalah, lagi 5 minit dan lagi ikut aku semayang hajat, haram waktu tu. Yang ni berlaku bila? Yang ni berlaku kalau orang tersebut selalu ada di masjid, dia nak tunggu tu zuhur. Jadi contohnya begitulah. Ataupun di rumah boleh jadi juga. Waktu dah gini semayang dulu lah. Sebab apa? Kata Syekh, ada orang keliru. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang semayang sunat 4 rakaat sebelum zuhur, maka semayang sunat tersebut dia akan cover balik qiyamul lail yang dia terlepas semalam. Semalam tak bangun tahajud. Bagi tadi kita catatan, semalam tak bangun tahajud. Macam mana nak cover balik semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat? Maka dia faham macam mana, aku tak sempat lagi ni. Maka dia pun pulun semayang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Sedangkan yang dimaksudkan ni dia sebelum zuhur ni maksud dia lepas azan zuhur, lepas tu semayang sunat lah 4 rakaat. Lepas tu baru semayang fardu. Yang ni yang dimaksudkan dalam hadis. Tapi rupanya dia duk faham sebelum zuhur. Macam orang kita dulu faham,
orang kita faham semayang sunat fajar. Maksudnya apa? Sebelum azan subuh, bukan yang tu. Sebelum azan subuh tu boleh semayang tahajud ke hajat ke. Tapi bila dah azan subuh, itu namanya semayang sunat fajar ataupun semayang sunat subuh. Ni setelah mana? Azan. Jadi kata Syekh, kata guru saya, yang orang salah faham ialah berdasarkan hadis tu. Semalam tak tahajud, dia nak ambil juga pahala cover balik qiyamul lail, nak semayang 4 rakaat sebelum zuhur. Dia yang tak boleh bila sebelum masuk zuhur tu. Masa dia sekejap je, 4 minit. Semayang tahiyatul masjid boleh kalau sekiranya dia tidak bertujuan waktu tu. Memang sampai masjid kena sebelum zuhur, dia pun angkat takbir. Nampak macam mana? Memang dia tak plan. Yang jadi haram dia plan. Aku nak semayang tahiyatul masjid satgi pukul sekian-sekian sebelum zuhur, haram. Ataupun satgi petang satgi aku nak pergi masjid, nak semayang sunat tahiyatul masjid lepas asar. Dia ada plan macam tu, haram hukum dia. Sebab apa? Termasuk dalam semayang sunat mutlak ni tak boleh. Semayang lagi istikharah, Allahu Akbar, lagi 2 hari lagi nak terima menantu ni. Okey ke tak bedah ni? Semayang sunat istikharah lepas asar, haram hukum dia. Boleh. Kemudian yang kelima, waktu matahari kekuningan hingga matahari terbenam. Dia dipanggil apa? Waktu senja. Waktu apa maksudnya waktu ni kenapa diharamkan? Karena juga syaitan berkeliaran waktu ni. Syaitan jadi cergas. Kata sebahagian para fuqaha, ilahnya kenapa? Seakan-akan kalau kita semayang waktu ni, maka syaitan pun dia rasa cergah. Padahal kita semayang. Syaitan dia rasa cergah sebab apa? Dia rasa seronok. Kena dah. Buat ibadah tapi pada waktu yang diharamkan. Dia akan rasa cergas. Sebab tu para fuqaha haramkan solat pada waktu tersebut. Ini dalam hadis lah sebenarnya. Ada dalam hadis. Pada waktu-waktu ini diharamkan solat sunat mutlak dan solat sunat sebab yang mendatang seperti solat sunat hajat, solat istikharah dan selainnya. Adapun solat qada, solat sunat yang sebabnya telah berlaku seperti solat sunat wudu, solat sunat tahiyatul masjid. Kalau dia masuk masjid macam tadi kita sebut, tak plan, terus je semayang. Semayang wudu, dia tak plan, ambil wudu terus semayang. Dan tiba-tiba kena pada waktu tersebut, tak masalah. Dan solat sunat yang sebabnya sedang berlaku seperti mana solat sunat tahiyatul masjid atau solat-solat gerhana, maka ia dibenarkan. Jadi kadang-kadang dulu kita keliru. Dan dia qada, tunggu dulu kot. Tunggu matahari naik dulu. Dia kata tak ada semayang waktu ni. Tak, jangan salah faham. Solat qada boleh saja semayang. Yang tak boleh waktunya pada waktu haram solat semayang sunat mutlak. Itu saja yang tidak dibenarkan. Baik, kalau kata di Mekah tidak ada waktu haram 24 jam. Kalau di Madinah ada. Sama macam waktu lain. Di Madinah, Masjid Aqsa sama aja waktu lain. Mekah saja 24 jam tidak ada waktu yang diharamkan. Lepas asar kita nak semayang sunat istikharah, tak ada masalah. Lepas asar nak semayang sunat hajat, tak ada masalah. Di tanah haram tersebut tidak ada masalahnya. Teruskan saja solat. Boleh insya-Allah. Maka kita akan baca sikit tentang syarat wajib solat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada soalan Ustaz di? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat wajib solat. Kita baca sikit ya insya-Allah. Syarat wajib solat ada 4. Pertama, mestilah Islam. Ini kita sedia maklumlah. Jadi orang kafir kena semayang tak? Soalan dia, orang kafir kena semayang tak? Kena tak semayang? Disebutkan bahawa mereka juga yukhatibu bi furu'i syariah. Mereka juga dituntut untuk nak melaksanakan cabang-cabang syariat. Nak ikut tu mereka kena juga solat. Tapi syarat dia tak kena, tak lengkap. Apa syarat nak lengkap solat? Mesti Islam dulu. Sebab tu orang kafir mereka kena azab double. Kenapa double? Pertama, mereka syirik kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka tidak melaksanakan cabang-cabang syariat. Sembahyang tak?
Kenapa tak semayang? Kami tak Islam. Kenapa tak Islam? Jadi double 2 kali azab mereka. Adapun orang yang dah beriman kepada Allah Ta'ala, maka akan dihukum kerana sesuatu benda yang mereka menyalahi perintah Allah Ta'ala. Tak semayang, dihukum yang tu je, tak double. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kelebihan orang-orang yang beriman. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baligh. Syarat yang kedua ialah mesti baligh. Sebab tu kalau kita lihat baligh ini, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sedia Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ketika mana beliau ni baligh, beliau khudhu balik solat-solat yang dia tak buat ketika mana umurnya mumayyiz. Tu dia. Jadi orang yang mumayyiz ni kanak-kanak 4 tahun, 5 tahun. Masa dia balik, dia tanya, "Mak, cik dulu 4-5 tahun tak semayang pun." Mak kata, "Tak payah semayang lah, kecil lagi, tak banyak lagi. Cik nak semayang boleh tak, mak?" Apa hukum dia kalau budak ni nak semayang balik? Hukum dia sunat, dengan syarat ketika nak umur tersebut mumayyiz. Tu dia, masya-Allah. Jadi sebelum nak sampai baligh ni, tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, para ulama bincangkan, bilakah ibu ayah ni akan jadi berdosa? Sebelum baligh ke masa lagi mumayyiz? Di antaranya kalau kita lihat dalam bab syarat solat, kita akan sebut Allahu Akbar. Sekarang ni ulama bincang, bila ada anak-anak ataupun cucu yang tak boleh sebut Allahu Akbar, bilakah akan ibu ayah tu start dosa? Al-Imam Ibn Hajar mengatakan bahawasanya anak-anak ibu ayah ni berdosa kalau anak-anak tak dapat sebut Allahu Akbar ketika mana umurnya tamyiz. Umur tamyiz ni apa dia? Tamyiz ni mumayyiz dia panggil. Mumayyiz ni ulama sebut macam-macam takrif dia. Ada yang sebut bila kita tanya dia boleh jawab. Ada yang kata dia boleh beza antara baik dan juga buruk. Tapi takrifan yang paling tepat, mumayyiz ni apa dia? Orang yang pandai makan sendiri, minum sendiri, dan juga cuci kemaluan sendiri. 3 ni. Makan sendiri, minum sendiri, cuci kemaluan sendiri. Biasanya umur berapa? 4 tahun. Ada tak budak? Bergantung pada budak. Ada 4 tahun dia pandai dah. Ada 4 tahun tak kerti lagi, makan tupuh lagi. 5 tahun. 5 tahun boleh tak pandai tak? Jadi bergantung kepada ahwal budak tu. 5 tahun tak, dia 5 tahun saya tapi tak kerti basuh lagi, cuci kemaluan lagi, okey, dia belum lagi mumayyiz. 6 tahun, okey, pandai mensuap sendiri, pandai minum sendiri, cuci kemaluan sendiri. Imam Ramli mengatakan, Imam Ibn Hajar mengatakan, kalau anak ni tak dapat sebut Allahu Akbar lagi ketika mana usia tu 6 tahun tak kerti sebut Allahu Akbar lagi, mak ayah berdosa lah. Jadi bagi Imam Ramli rahmat sikit. Bila? Ketika mana umur ni belum baligh lagi. Dah baligh tak erti sebut Allahu Akbar, baru mak ayah tu berdosa. Jadi ala kulli hal, sebaiknya dia sebelum baligh ni, para ulama fiqh suruh kita ni ajarkan kepada anak-anaknya azam. Tengoklah, ada cucu, ada anak 4 tahun, 5 tahun, panggil mereka ni ajar azam. Azam ni ada 2. Satu azam khas, satu azam umum. Azam khas ni apa dia? Azam khas ni bila suatu benda tu dah masuk. Contohnya sekarang dah masuk waktu isyak tak? Sekarang dah masuk waktu isyak, kita azam, ya Allah, aku nak solat di awal waktu. Azam. Ini azam khas, maksudnya perbuatan tu dekat dengan masa dah. Ramadan, ya Allah, aku berazam nak puasa sebulan. Azam khas dipanggil. Yang kedua dipanggil apa? Azam umum. Azam umum ni dah sebagian para ulama mengatakan wajib. Jadi balik nanti yang ada anak ni, bagi kita ni, Along, kakak ikut abang. Ataupun semua kita buat sekali, kita azam umum. Ikut saya sama-sama, insya-Allah. Saya sebut nama masing-masing. Saya sebut nama masing-masing. Termasuk online ni ikut. Saya sebut nama masing-masing. Berazam untuk sentiasa taat kepada Allah dan meninggalkan
segala larangannya sepanjang hidupku. Ini kena panggil azam apa ni? Azam umum. Azam umum. Supaya apa kata para ulama? Supaya kita tak berdosa. Supaya mak ayah pun tidak berdosa. Kan? Mudah je. Saya berazam nak taat, berazam tinggalkan maksiat sepanjang hidup. Yang ada anak, cucu, biar mereka ni sebut depan kita. Kita buat macam tu. Itu panggil apa? Sebelum balik ni. Kata para ulama, apabila sudah balik tapi kita tak pernah ajar azam umum, maka sebahagian pandangan ulama mengatakan mak ayah itu berdosa. Subhanallah. Jadi saya ni lepas dengar Syekh kata macam tu, sebahagian pandangan je mengatakan berdosa, balik terus ajak. Panggil isteri, panggil anak-anak ikut. Saya hak sebut lah, Muhammad Abbas ni sebut nama. Ikut. Sebiji. Itu panggil azam umum. Jadi azam ada apa? Ada dua. Azam khas, azam umum. Azam umum ni bila nak kena ajar ni? Sebelum balik. Kenapa? Bila dia balik dia dah faham dah apa yang sepatutnya dia akan tanggunglah semua dosa pahala dia. Itu dipanggil azam umum. Jadi bila dah balik, bila sebelum balik lagi apa yang berlaku? Nabi SAW suruh apa ni? Suruh perintahkan anak-anak solat pada umur 7 tahun. Bukan sahaja solat, termasuk juga puasa. Hari ini apa yang berlaku kepincangannya, mak ayah buat tak tahu aja. Tak suruh pun. Yang penting suruh. Anak tak buat tak apa lagi. Along suruh. Apa semayang? Abang semayang. Dia tak buat, dia nak main. Tak apa lagi. Yang penting suruh. Bukan cara paksa. Itu ni masa bulan puasa, kita dimaklumkan, saya ceritalah, dia mengajar sekolah Honda. Bila masa bunyi loceng kring, loceng rehat tadi tu. Budak-budak darjah 3 ni, darjah 4, buat kelak laci. Buat kelak tapaweh. Makanan. Tanya dia, kenapa tak puasa ke? Siapa yang bawa makanan ni? Ini cikgu, mak ayah kami suruh. Mak ayah tak suruh puasa ke? Mak ayah kata kecil lagi. Kecil apa? Kamu umur apa? Darjah 3 umur 9 tahun. Sepatutnya Nabi kata apa? Suruh pada umur 7 tahun. Ini dah 9 tahun, mak ayah tak suruh lagi. Nampak tak kepincangan? 10 tahun Nabi suruh pukul. Hari ini 7 tahun tak dipukul lagi. Bahkan bagi Imam Ghazali, mereka mengatakan bahawasanya zaman sekarang, zaman dia masa tu, lebih patut kita ajarkan anak-anak, suruh anak-anak solat pada umur 4 tahun. Zaman sudah berubah. Bab solat lagi lah. Saya cerita malam ni kuliah sikit. Masa nak pergi sembahyang zuhur, ada depan tu masjid, jumpa budak-budak duk main ni. Main apa tu? Kad tu apa dia tu? Kad apa tu? Allah. Kad ni gambar perempuan seksi. Yang mana paling seksi, mata paling banyak main tu. Ui, buat apa? Bersorak. Sabut pala, baru sekolah rendah. Jom semayang masjid depan tu, saya kata. Bang, kami tak semayang abang. Kami semayang malam je. Ikut suka je semayang malam je. Jom pergi semayang cepat. Saya tanya kenapa semayang malam? Kami semayang malam sebab ada mak ayah kami. Tu pun kalau mak ayah kami suruh. Kalau mak ayah kami tak suruh, tak semayang lah kami. Tuan-tuan bayangkan, orang semua darjah 3 main tu. Boleh kalau nak luku, memang saya luku dah macam tu. Tapi nak beritahu apa? Rosak generasi sekarang ni. Kenapa? Mak ayah yang biarkan perkara ni. Jadi suruh tu penting. Umur 4 tahun kalau boleh suruh dah. 5 tahun suruh dah. Ni kalau ada anak, yang sekarang ni ada anak, ada cucu, balik berkata, balik serta kepada anak-anak ni, yang mana yang wajib, supaya apa? Mereka sudah tahu. Jadi disebutkan juga para ulama mengatakan wajib bagi ibu ayah ni cerita berkenaan kepada anak-anak ni, cerita pasal apa? Pasal wuduk, pasal bersuci, termasuk juga cara nak mandi wajib, cerita siap-siap. Kemudian yang mana melibatkan tentang Nabi ni sebelum balik ni, apa dia yang mana melibatkan tentang Nabi ni? 3 benda.
Nabi lahir di Mekah. Pertama. Yang kedua, Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40-an. Ketiga, Nabi disemadikan di Madinah Al-Munawwarah. 3 ni asas. Sebagian para ulama lagi tambah. Nabi ini berbangsa Quraisy. Nabi ini kulitnya tidak hitam. Itu putih kemerah-merahan. Lagi tambah yang ni. Ini cerita apa ni? Semua cerita-ceritanya sebelum budak ni balik. Mak ayah kena cerita dah. Kan? Kalau tidak berdosa. Jadi yang kita ulang bagi kesimpulan, mak ayah kena bagi anak-anak boleh sebut Allahu Akbar sebelum umur baligh. Mengikut pandangan Imam Ramli. Kan? Sebelum balik kena bagi anak-anak boleh sebut Allahu Akbar dah. Sebelum balik kalau boleh ajarkan anak-anak ni azam umum. Sebelum balik lagi kan, kena ajarkan anak-anak cucu ni tentang bersuci. Apa dia bersuci? Berwuduk, mandi wajib. Kalau boleh sebelum balik selesaikan yang ni. Kemudian yang keempat berkaitan dengan hak Nabi SAW. Apa hak Nabi yang patut kita catat secara asas? 3 benda tadi tu. Nabi lahir kat Mekah, diangkat menjadi Rasul umur 40-an, kemudian disemadikan di bumi Madinah Al-Munawwarah. Bila dah balik, ibu ayah selamat. Kan? Selamat daripada berdosa. Lagi, ibu ayah ni selamat bila lagi? Kalaulah contoh, na'udzubillah lah, kalau ada di kalangan keluarganya yang tak pakai tudung. Mak ayah dia suruh, hang pakailah tudung. Aku tak pakai tak apalah, hang dialah mak dia pun. Mak tu pun pandai. Hang kecil lagi pakailah tudung, aku tak pakai tak apa. Sekali dengan mak tu tarik rambut dia. Dia pandai pula jawab. Lepas tu kadang-kadang ni, ibu-ibu semua, tuan-tuan semua yang ada anak ni, yang nak hantar anak-anak mengaji tahfiz ni, contohnya mengaji sekolah agama ni, jangan sampai mak ayah pula merosakkan anak-anak. Kan? Rosak macam mana? Kita ni Allah, kadang-kadang kita pergi sekolah tahfiz, sekolah ni Masya Allah, mai mak ayah nak ambil ni, ya Allahu Akbar, baju ketat satu, tudung tak pakai, tapi hantar anak pergi tahfiz. Macam mana nak berjaya? Nanti kalau anak-anak ni Masya Allah dia pandai, dia akan tegur, mak ni tak boleh ni kena pakai tudung, tak boleh ni pakai baju ketat mak. Mak dah kata, hai hang pandai-pandai, aku duk bagi duit duk sarah mengaji kat sini, tiba-tiba berani pula tegur aku, rosak sat budak lah. Jadi sebab tu mak ayah ni pun kena pandai juga. Tak cerita apa tadi dah? Cerita apa tadi? Lupa dah. Sebelum balik tadi tu, kalau mak ayah dah tegur anak-anak contohnya yang tak pakai tudung, pakailah tudung. Tapi anak tu masih lagi tak pakai tudung lepas tu, adakah mak ayah dikira berdosa lagi? Tak, dia selamat. Dengan barak atau zimmah, dia selamat dah. Suruh semayang penting, suruh pakai tudung penting, suruh tutup aurat penting, yang penting suruh. Sebab tu Nabi kata apa? Suruhlah anak kamu ketika umur 7 tahun solat. Bukan hanya solat saja, puasa sekali, tutup aurat sekali. Kenapa Nabi sebut solat saja? Kerana itu melibatkan harian. Yang lain jelas, tutup aurat jelas dan sebagainya. Panjang syarah. Okey. Kemudian duk plan malam ni, tadi telefon Ustaz Zainal, saya tak mau main malam ni. Lagi 5 minit kat maghrib saya telefon, saya tak larat main, sakit kepala. Pegang mic, hilang sikit kepala. Mudah-mudahan hilang sungguh lah lagi. Kemudian yang ke berapa? Syarat yang ketiga, syarat wajib solat ni ialah berakal. Wajib solat. Hari ni ramai tak sembahyang. Seakan-akan mereka ni ramai orang gila kat Malaysia ni. Macam tak ada akal kan? Tengok keliling, boleh kata ramai tak sembahyang. Macam orang gila. Orang gila tak apalah. Ni kamu ni tak gila, tapi buat-buat macam gila ataupun minta nak gila. Ramai sungguh hari ni nampak macam gila sebab tak sembahyang. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, suci daripada haid dan juga nifas. Nampak kan? Kalau kata solat pun tak boleh, yang lebih ringan daripada solat apa ni? Wudu. Jadi orang perempuan boleh dah ambil wudu. Wudu ni tidak ada makna yang lain, melainkan hanya maknanya ibadah saja. Kalau mandi boleh jadi mandi sunat, mandi wajib.
Tapi kalau uduk tidak ada makna yang lain melainkan hanya untuk namanya ibadah saja. Maka kalaulah orang yang haid tak boleh solat, yang bawah pada solat itu uduk, tak boleh. Jadi kalau orang haid macam mana? Ustaz, saya nak tidur biasa ambil uduk. Betul, saya nak tidur ambil uduk boleh tak? Boleh, tapi jangan niat ambil uduk. Sudah, niat apa? Dia kata basuh muka macam biasa, basuh anggota uduk Buat saja macam kajian. Buat saja. Dia marah. Kami biasa ambil uduk. Saya jumpa orang macam tu. Kami biasa ambil uduk saat sebelum tidur. Tak sat dah tanya hukum. Lepas tu dia buat macam tu pula. Ni kita geram ni. Tanya hukum, orang haid boleh dah ambil uduk. Kita terang tak boleh. Dia bunyi boleh. Ada juga makhluk ini tu. Kena? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Begitu juga kalau sekiranya puasa lah, sama juga. Lagi 5 minit, 10 minit nak berbuka puasa, tiba-tiba darah haidnya jatuh. Turun darah haid. Dia boleh nak teruskan puasa? Tak apalah, 10 minit lagi Tahan saat tak payah makan. Hukum dia apa dia? Haram. Kerana apa? Litalabbusi tala'ub bil ibadah, bermain-main dengan ibadah. Jadi automatik batal puasa dia. Macam tu juga solat. Jadi dalam bab haid ni penting. Contohlah sikit saya sebut, kalau solat zuhur dah masuk contohnya 1.5 minit hingga 1.5, 20 minit, 25 minit. 25 minit cukup tak untuk masa mandi wajib? Cukup kan? Bila cukup mandi wajib, zuhur ni kena qada tak? Kena qada. Kenapa? Cukup waktu untuk dia mandi wajib. Zuhur 1.5 minit. Pukul 1.3 minit darah haid turun. Kena qada tak? Tak payah qada lah. Sebab tak masuk waktu lagi. Yang masalahnya ramai yang keliru. Saya dah haid. Sedangkan haid tu bila? Haid tu sudah masuk waktu. Waktu tu cukup-cukup untuk dia mandi wajib. Dia tak qada balik. Itu sangat-sangat benda yang penting bagi dia selesaikan tentang masalahnya. Ada soalan? Itu baru yang kedua. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Orang perempuan kalau dia nak qada solat masa haid dia boleh tak? Dia haid tapi dia rasa rugilah aku tak sembahyang tadi ni. Kemudian dia nak qada balik. Apa hukum dia? Rajin. Ada perempuan yang rajin macam ni. Nak qada pada zaman haid. Solat ni qada solat, bukan qada puasa wajib. Apa hukum dia? Para ulama ada mengatakan hukumnya makruh. Ada sampai para ulama mengatakan haram. Haram dia nak qada solat pada zaman haid. Ada pendapat mengatakan makruh. Muktamad ni? Ya, tu lain. Tu dia panggil apa? Waktu darurat. Yang tu memanglah. Tu ya, tu betul. Ni masalahnya contohnya 7 hari haid. Yang tu betul lah. Qada waktu sebelum tu dia lah. Waktu jamak tu. Yang tu betul lah tu. Tu memang kena. Yang saya maksudkan di sini dia, yang mana dia solat sebelum tu 7 hari, 6 hari tak solat, 5 hari tak solat, Allah rasa rugi lah tak sembahyang, dia qada balik. Pendapat muktamad dia hukum dia makruh. Kok lah ada perempuan yang rajin terlebih, mana nak tahu. Kok lah ada kan cerita lah hukum. Alhamdulillah. Kok lah ada kan mana kita datang kan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi minggu depan ni mungkin kita pun pakai cuti sekolah, mungkin pakai tak ada lah kot. Tengoklah kita maklum ni macam mana. Bersihat bercakap ni pun mungkin bukan mati. Balik jalan tempat lain lah. InsyaAllah. Kita maklum nanti insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقنا كل حلال دائما وأقل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر أنت أقل من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتافه في الناس الشفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المساهب الغراء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالك فأمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اخترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتسام منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عدد الحبي وآله وصحبه عدد تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزد عرشه ومداد كلماته.